Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, minggu lepas kita telah pun membahaskan mengenai tanda besar hari kiamat. Tanda besar hari kiamat, keluarnya haiwan melata, yang mana antara perinciannya telah kita jelaskan bahawa haiwan melata itu akan bercakap dengan manusia, bahkan apa apa istilahnya, menandakan di dahi, ya, manusia mukmin bagi orang yang beriman dan kafir bagi orang kafir. Abbas, not working. The main. Baik, jadi pada minggu ini kita teruskan. Kita lihat di surat 365. Perbahasan seterusnya mengenai terbitnya matahari dari sebelah barat. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun." Apa yang mereka nanti-nantikan tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, yakni untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebahagian tanda-tanda Tuhanmu. Gariskan, atau kedatangan sebahagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu tidaklah bermanfaat, tidaklah bermanfaat lagi, atau tidaklah bermanfaat, atau tidaklah lagi bermanfaat iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Yakni tidak akan bermanfaat, ya, kalau seorang itu tidak beriman sebelum hari tersebut, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya, yakni atau dia belum bertaubat daripada maksiat yang dilakukan. Yakni dia beriman tapi dia berbuat maksiat. Katakanlah, tunggu oleh kalian, sesungguhnya kami pun menunggu. Surah Al-An'am ayat 158. Al-Hafidh Ibn Kathir dalam kitabnya An-Nihayah menjelaskan tentang ayat ini, membawakan riwayat Imam Al-Bukhari dengan sanadnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza ra'aha an-nasu amana man 'alayha fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Pada hari kiamat, atau afwan, hari kiamat tidak akan terjadi sehinggalah matahari terbit dari barat, dan apabila manusia melihatnya, maka penduduk bumi akan beriman. Saat itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan keadaan manusia waktu terbitnya matahari dari sebelah barat. Kita hari-hari sekian lamanya matahari terbit dari sebelah timur, tapi di akhir zaman nanti akan tiba masa ketika mana matahari terbit dari sebelah barat. Yang ini tuan-tuan boleh bayangkan, mungkin tak boleh sukar nak dibayangkan, tapi bagaimana agaknya kalau apabila matahari terbit dari sebelah barat. Dalam hadis ini menjelaskan sedikit sebanyak tentang keadaan manusia waktu itu, di mana kata Nabi SAW, maka penduduk bumi akan beriman. Bila matahari terbit dari sebelah barat tu, tak semena-mena seluruh manusia di atas muka bumi ini akan beriman. Yani berbilion-bilion yang kafir pada hari ini, tatkala mereka melihat matahari terbit dari barat, mereka akan terus beriman. Maka saat itu, ketika mana mereka beriman dalam keadaan melihat matahari terbit daripada barat itu, ternyata tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu. Waktu itu tak berguna lagi iman sesiapa yang baru nak beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali At-Tirmidzi. As-Safraini berkata, para ulama berkata terbitnya matahari dari barat ditetapkan dalam as-sunnah yang sahih lagi jelas. Bahkan kitab yang turun kepada Nabi yang diutus, dijelaskan dalam Al-Quran. Terbitnya matahari dari barat ini disebutkan dalam hadis, seperti mana juga disebut dalam Al-Quran dalam ayat pertama yang kita baca tadi. Tinggal lagi ayat yang pertama kita baca tadi mungkin agak ambiguous apa? Agak umum, sama-sama, dan kesamaran atau keumuman itu diperincikan dalam hadis yang baru kita baca tadi, dan itulah peranan hadis untuk menjelaskan Al-Quran. Allah berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Para ulama tafsir sepakat, atau paling tidak majoriti mereka berpendapat bahawa terbitnya apa yang dimaksudkan ialah terbitnya matahari dari barat. Yani ayat 158 surah Al-An'am ini merujuk kepada terbitnya matahari dari sebelah barat yang tuan-tuan gariskan tadi, pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhan. Apa maksud datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhan? Para ulama sepakat bahawa maksudnya ialah terbitnya matahari dari sebelah barat, yang mana antara kekhususan
peristiwa itu ialah apabila matahari terbit dari sebelah barat itu, pertamanya manusia akan berbondong-bondong beriman. Hanya sahaja sayangnya, nak kata sayangnya, tak sayang lah ya, tak payah sayang lah kan. Tapi padan muka rugi ya. Malangnya barakallahu fiik. Malangnya bagi mereka, iman mereka ketika itu tidak akan lagi berguna, ya. Dan makna ayat yang mulia ini, barang siapa yang imannya tidak wujud, yakni dia belum beriman sebelum itu, saat terbit matahari dari barat, nak ni lupa terus. Allah. Dah tua ke apa ni? Dah cucu. Okay. Barang siapa yang imannya tidak wujud saat terbit matahari dari barat, maka iman baru atau iman yang baru terwujud tidak akan berguna. Perbuatan baik dengan pelbagai bentuknya tidak bermanfaat baginya, kerana dia tidak punya iman. Ya, ini ada sedikit terperinci tuan-tuan. Cuba gariskan, ya. Perbuatan baik dengan pelbagai bentuknya tidak bermanfaat baginya. Gariskan itu. Kerana dia tidak punya iman yang merupakan asas bagi segala amal soleh. Tambah segala amal soleh. Maka iman barunya tidak berguna saat itu. Okey, ini satu. Yakni ketika matahari terbit dari barat itu, manusia berbondong-bondong beriman, hanya sahaja iman mereka itu tidak akan bermanfaat. Satu. Demikian juga amalan baik yang mereka lakukan sebelum itu yang tidak didasari dengan iman. Baik, apa maksud perbuatan baik dengan pelbagai bentuknya tidak bermanfaat lagi? Ini merujuk kepada manusia. Kalau kita lihat dari luar sana, orang-orang yang bukan Islam, kita hampir pasti bahawa mereka juga ada buat benda-benda baik. Contohnya bantu orang susah dan sebagainya. Apakah akan tertulis pahala bagi mereka? Jawapannya tidak, sebab mereka tak beriman. Sedangkan iman itu adalah asas segala amal soleh, ya. Tapi bagaimana kalau orang bukan Islam memeluk Islam? Bagaimana dengan amalan-amalan baik dia sebelum dia masuk Islam? Faham soalan? Bagaimana amalan soleh yang dilakukan oleh mu'allaf yang baru memeluk Islam? Amalan soleh sebelum tu macam mana? Adakah dikira hangus, atau akan diperkirakan? Dia dapat bahagian pahala dia dengan dia memeluk Islam. Jawapannya yang kedua, ya. Allah tidak akan mensia-siakan amalan baik dia di waktu yang lampau apabila dia memeluk Islam. Tapi beza dengan keadaan apabila matahari terbit dari sebelah barat, ketika mana iman tu tidak lagi akan berguna. Bahkan bertambah buruk lagi, amalan-amalan baik yang dilakukan semasa seorang itu kufur, memang ketika itu benar-benar akan sia-sia, walaupun orang manusia rata-rata akan beriman, ya. Kerana iman tidak akan lagi berguna. Justru segala apa benda baik yang dilakukan sebelum itu dalam keadaan tak beriman memang akan jadi sia-sia, ya. Baik, itu satu perkara. Seterusnya kata penulis, demikian juga amalan soleh dan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya sebelumnya
berupa silaturahim, memerdekakan hamba, memuliakan tetamu dan kebaikan-kebaikan lainnya, kerana asasnya rosak, ya. Yani amalan baik itulah secara amnya kita kata, ya, semua akan jadi sia-sia kerana ia dilakukan dalam keadaan tidak beriman. Sedangkan orang yang beriman saat matahari terbit dari barat tidak akan berguna, ya. Dan Allah mengatakan alladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih. Orang-orang kafir, orang-orang yang kufur kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada hari yang berangin kencang. Gariskan, amalan mereka seperti abu yang ditiup angin. Ya. Penjelasan tentang perihal amalan orang-orang kafir secara amnya, ya. Seperti abu yang ditiup angin. Apa arti abu yang ditiup angin? Maknanya tidak ada apa yang kekal. Dia buat tu sia-sia saja. Dia tidak melihat apa hasilnya. Ketika mana amalan itu seperti ditiup angin, ya, dia tidak melihat apa-apa, ya, tidak ada apa kesan, pahala apa pun tak nampak, ya. Seperti dia tidak melakukan apa-apa. Iman yang baru pada saat itu tidak diterima. Ya, sesiapa yang beriman pada ketika itu, imannya itu tidak akan diterima. Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lain meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at ra'aha an-nasu amanu ajma'un. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Ketika mana manusia melihatnya, maka penduduk bumi beriman semuanya. Gariskan, bila mana penduduk bumi beriman semuanya. Penduduk bumi beriman semuanya. Dan itu adalah saat di mana tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri, ya. Jadi tuan-tuan, di sini ada perincian. Kalau kita kata tentang taubat, pintu taubat Allah terbuka atau tidak? Pintu taubat Allah terbuka atau tidak? Ya. Jawapannya memang sentiasa terbuka luas. Ya, tak kira sebesar mana pun dosa seorang, pintu Allah terbuka luas. Ingat tak kisah 90 si pembunuh 99 nyawa, kan? Ya, 99 nyawa, kan? Allah Maha Pengampun walaupun sebesar mana pun dosa seorang itu. Baik, soalan dia di sini perincian, bilakah pintu taubat Allah itu tertutup? Bilakah pintu taubat Allah itu tertutup? Jadi kita dah dapatlah satu poin. Pintu taubat itu tertutup apabila matahari terbit dari sebelah barat, ya. Apabila matahari terbit dari sebelah barat. Kerana Allah kata tidak lagi bermanfaat iman bagi sesiapa yang baru beriman ketika itu, kan? Baik. Imam Ibn Kathir berkata, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan dia mensahihkannya, An-Nasa'i dan Ibn Majah dari jalan Asim, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah fataha baban qibala al-maghrib arduhu sab'un atau qala arba'una aman lit-taubah thumma la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah membuka sebuah pintu dari arah barat, lebarnya 70, atau baginda mengatakan 40.
40 tahun perjalanan. Ini kiraan ya orang-orang dululah ya. 40 tahun perjalanan. Berapa kilometer? Ada yang tahu? Sehari pun tak jalan kat jadi apa-apa? Mekah Madinah berapa kilometer? Kurang lebih 500 lah kita kata ya. Itu 2 minggu. Jadi kalau sebulan 1000 kilometer. Ya. Sebulan 1000 menyamai sebulan perjalanan jalan kaki lah. Ya. Sama dengan 1000 kilometer. Ya. Jadi kalau setahun 12,000 kilometer kali 40 dapatlah jawapan dia. Ya. Baik, sesungguhnya Allah membuka sebuah pintu di arah barat. Lebar pintu itu 70 atau 40 tahun perjalanan. yakni berpuluh-puluh ribu kilometer lebar pintu tersebut untuk taubat para hambanya. Ia tidak akan ditutup sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya, yakni terbit dari sebelah barat. Jadi pintu taubat tidak akan tertutup kecuali apabila matahari terbit dari sebelah barat. Hadis-hadis mutawatir ini, apa arti mutawatir? Ya, apa ramai? Kena pergi kasih sikitlah jawapan. Ramai yang meriwayatkan. Apa tu? Ramai yang meriwayatkannya sehingga mustahil mereka berbohong. Mereka berpakat untuk berbohong. Ya. Itu definisi dia. Hadis-hadis mutawatir ini bersama ayat yang pertama kita baca tadi merupakan dalil bahawa barang siapa baru beriman atau baru bertaubat sesudah matahari terbit dari barat, ya, atau sesudah, bolehlah tuan-tuan nak letak dalam kurungan, sesudah melihat matahari terbit dari barat, maka ia tidak diterima, ia tidak akan diterima. Yang demikian wallahu alam kerana ia termasuk tanda-tanda hari kiamat yang menunjukkan kedekatannya. Gariskan, kerana ia termasuk tanda-tanda hari kiamat yang menunjukkan kedekatannya, atau afwan, maka hari tersebut sudah dianggap sebagai hari kiamat. Gariskan itu. Maka hari tersebut sudah dianggap sebagai hari kiamat. Hari tersebut hari apa? Hari terbitnya matahari dari sebelah barat. Itu sudah dianggap sebagai hari kiamat. Ya. Ada apa dengan hari kiamat? Kerana hari kiamat ialah hari pertama hari akhirat. Sedangkan prinsipnya dunia tempat amal, akhirat tempat balasan. Jadi kalau sudah tiba hari pembalasan, maka tidak ada lagi amal. Ya, barakallahu fiik. Jadi hari terbitnya matahari dari sebelah barat dianggap sebagai hari kiamat, walaupun belum hari kiamat lagi. Ya. Baik, mungkin ada soalan, berapa jarak masa antara terbit matahari dari sebelah barat dengan hari kiamat itu sendiri? Ada jawapan? Ada jawapan? Jawapannya wallahu alam. Siapa yang cuba nak membuat andaian, kita kata itu tukang ramal yang tercela. Ya? Ya, palatau, ya? Atau tukang ramal yang tukang ramal kan? Ada yang buat ramalan-ramalan ni kan? Ya. Yang ini nak kata ini Syekh Al-Albani rahimahullah, dia kata menarik, dia kata pada hari ni kan orang duduk banyak saja membuat ramalan bila akan hancurnya dunia.
Oh, dunia akan hancur, dunia akan hancur. Ya, dengan orang kafir barat pun duduk membuat momokan yang sama. The world is coming to its end. Dunia akan hancur kalau kita tak jaga alam sekitar. Ya, yang ni sebelah sini pula, oh, dunia sudah nak kiamat, dunia nak sudah kiamat. Assalamualaikum. Syekh Al-Albani rahimahullah nak kata, saya tertariklah dengan poin yang dia kata. Dia kata ini semua palatau. Palatau apa definisi palatau? Buat-buat tahu, ya, buat pandai, ya. Sedangkan kata beliau, sekiranya matahari terbit dari sebelah barat pun, tetap manusia ketika itu tidak tahu bila akan tiba hari kiamat. Sebab yang pastinya bezalah terbit matahari dari sebelah barat, ya, itu tanda besar hari kiamat, tetapi bukan hari kiamat itu sendiri, ya. Tapi nak menunjukkan bahawa manusia tak tahu bila akan terbitnya hari kiamat. Baik, mungkin boleh kita jelaskan di sini mengapa agaknya terbitnya matahari dari sebelah barat itu sudah dianggap sebagai hari kiamat. Kenapa terbitnya matahari dari sebelah barat, sedangkan baru kita jelaskan tadi itu belum lagi hari kiamat, tetapi dianggap sebagai hari kiamat? Ada tak sesiapa boleh jelaskan? Tak diterima amal ya. Kenapa, ini soalan dia, kenapa dianggap sebagai hari kiamat? Dianggap sebagai, ada maksud dianggap di situ kan? Kenapa dianggap sebagai hari kiamat? Kerana tidak ada tanda-tanda lain seterusnya. Ada dalil ke? Tapi menarik juga. Tapi ini takut palatau je ni. Barakallahu fi. Baik, ada jawapan lain? Soalan ni jelas ya. Kenapa ya terbitnya matahari dari sebelah barat dianggap sebagai hari kiamat? Tidak diterima apa amalan. Mungkin saya boleh tanya balik, kenapa tidak diterima taubat ketika itu? Ada jawapan? Sebab bukan kebiasaan matahari terbit dari barat. Sebab bukan kebiasaan matahari terbit daripada barat. Ya, tapi saya ingat semua jawapan ni dah betul lah ni. Cuma saya nak jawapan yang sikit. Ada? Cikgu? Ya? Sunatullah dah terhenti. Sunatullah dah terhenti? Dia pusing, bila contohkan. Lalu dia stop tu, dia rewind tu boleh dah. Tak mana lah. Kenapa? Itu soalan dia. Kenapa terbit matahari di sebelah barat dianggap sebagai hari kiamat? Sehingga kan taubat pun dah tak diterima lagi dah. Padahal belum lagi kiamat, tapi taubat dah tak terima dah. Ini cuba tuan-tuan bayangkan. Padahal dari segi teknikalnya lah, kalau ada datang lawyer, kalau lawyer lah, tapi kiamat tak tiba lagi. Ini tak boleh. Ini tak adil. Dan seterusnya lah. Kenapa terbit matahari sebelah barat dianggap sebagai hari kiamat sehinggakan taubat tidak lagi diterima? Ada jawapan? Tak ada? Semua Aku dari palatau. ya. Tak ada. Penuntut ilmu memang awalnya palatau lah kan. Itu proses belajar. Barakallahu. Boleh tak saya kata ini kerana terbitnya matahari dari sebelah barat itu ialah satu perkara yang besar, satu benda yang luar biasa. Hampir sahaja seperti hari kiamat itu sendiri. Hari kiamat itu apa benda hari kiamat? Kalau bukan berdentum-dentamnya langit-langit dan bumi, hancurnya segala apa yang ada, kan? Itulah hari kiamat. Definisi hari kiamat ialah hancurnya dunia ini.
maka terbitnya matahari dari sebelah barat hampir sahaja menyerupai kejadian kiamat itu sendiri. Paling tidak dengan manusia akan apa? Apa agaknya? Terkejutlah, kalau bahasa mudah dia terkejut beruk lah. Kan? Tapi saya ingat bukan beruk lagi. Apa-apalah tuan-tuan fikir ni pengsan, bangun pengsan lagi agaknya. Kan? Jadi nak kata keadaannya dahsyat dan menakutkan serta mencemaskan yang teramat sekali, sehingga hari itu dianggap seperti hari kiamat, ketika mana taubat tidak lagi diterima. Dan ini juga menjelaskan kenapa manusia berbondong-bondong beriman. Yang kita baca tadi, kenapa mereka berbondong-bondong beriman? Kalau bukan kerana mereka rasa teramat takut. Pada hari ini kan semua belagak kan, cakap, ya Allah, saya tengok dalam video-video street dakwah kan, do you believe in God? No, I'm an atheist. Amboi, cakap bukan main. Don't you think that the world needs a creator ke apa? Takkah kau rasa dunia ni mesti ada pencipta? No. That's I don't believe in God. Boy, nampak tak? Sombong lah. Anak mudanya, yang tuanya, yang tak percaya dengan Tuhan ni. Pendek kata, ini semua orang-orang yang tak percaya dengan Tuhan ni adalah orang-orang yang sombong lah. Ya. Orang-orang yang merasa diri pandai. Anggap bahawa siapa yang, bahkan dia anggap bahawa siapa yang percaya kepada Tuhan ni orang kolot, sebab dia percaya pada benda yang dia tak nampak dan sebagainya lah. Tapi keadaan akan berbeza sama sekali apabila tiba matahari dari sebelah barat. Tak akan ada lagi semua berbondong-bondong masuk beriman dengan Allah, yang ini tanpa teragak-agak lagi. Baik, ini yang Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 158. Kemudian ayat di bawah tu Allah juga berfirman, falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Maka tatkala mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami beriman hanya kepada Allah dan kami kufur dengan sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Maka iman mereka tiada lagi berguna. Gariskan, maka iman mereka tiada lagi berguna. Dan sebelum tu tuan-tuan gariskan di atas tadi, tatkala mereka melihat azab kami, tatkala mereka melihat azab Allah, iman tidak akan berguna lagi. Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka tatkala mereka telah melihat azab siksa kami. Itulah sunnah Allah, yakni ketetapan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan di waktu itu binasalah orang-orang kafir. Surah Ghafir ayat 84 hingga 85. Allah juga berfirman, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yang kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Gariskan tuan-tuan, hari kiamat kedatangannya tiba-tiba. Hari kiamat kedatangannya tiba-tiba. Kerana sesungguhnya telah datang tanda-tandanya, maka apakah faedahnya bagi mereka kesedaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang? Yani apa faedah kalau mereka nak beriman hanya apabila hari kiamat sudah datang? Jawapannya tidak akan bermanfaat.
Jadi dalam ayat surah Muhammad ayat 18 ni dijelaskan yang tuan-tuan gariskan tadi, hari kiamat datang tiba-tiba. Dan tuan-tuan, hari kiamat bagi manusia ada dua bentuk. Hari kiamat bagi manusia ada dua bentuk. Yang bentuk pertamanya ialah hari kiamat besar itu, yakni hari kiamat itu sendiri, hancurnya langit-langit dan bumi. Tapi kita sedia maklum bahawa manusia bukan semua hidup sampai ke hari kiamat. Bahkan ramai sahaja generasi demi generasi yang lalu semua dah mati sebelum tiba hari kiamat. Maka di sini kita kata adanya bentuk hari kiamat yang kedua yang pasti dilalui oleh setiap manusia itu, iaitu kematiannya, iaitu rohnya dicabut, ajalnya sampai, ya. Itu adalah hari kiamat yang pasti dilalui oleh setiap seorang manusia. Dan ini menjelaskan apa yang tuan-tuan gariskan tadi. Hari kiamat datang dengan tiba-tiba. Yang ternyata bahawa kedua-dua jenis hari kiamat ini, tuan-tuan, datang dengan tiba-tiba. Ini berbeza sama sekali lah dengan mereka yang palatau tadi, yang mengandaikan bila akan hancurnya, bilanya kiamat akan datang dan sebagainya. Mereka membuat andaian dan perkiraan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ini semua batil. Ketika mana Allah kata hari kiamat datang secara tiba-tiba. Apa artinya tiba-tiba? Yang ini mengejut. Apa artinya mengejut? Yang ini tanpa disangka-sangka. Yang kiamat besar tadi seperti mana juga dengan kiamat yang pasti dilalui oleh setiap seorang daripada kita, iaitu tibanya ajal kematian itu, roh dicabut dari dada, ya. Justru, ya, kerana sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Ini merujuk kepada tanda-tanda hari kiamat yang besar, seperti mana juga tanda-tanda hari kiamat apa, tuan-tuan? Yang kecil. Dan tanda hari kiamat kecil yang pertama apa, tuan-tuan? Tanda hari kiamat yang kecil, yang pertama, yang sudah sekian lama berlalu. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, itu adalah tanda hari kiamat kecil yang pertama. Kerana menunjukkan, ya, kerana baginda adalah rasul terakhir, maka itu saja sudah menjadi tanda bahawa dunia sudah sampai ke penghujung, ya. Jadinya pendek kata, hari kiamat tak kira yang mana satu bentuknya akan tiba secara tiba-tiba, secara mengejut, dan tidak akan berguna taubat atau penyesalan bagi sesiapa yang hanya berbuat demikian sedangkan hari kiamatnya ketika itu sudah pun tiba. Maka ini menunjukkan pentingnya bersiap sedia. Pentingnya sentiasa dalam keadaan bersiap sedia. Boleh tak saya tambah? Pentingnya sentiasa dalam keadaan bersiap sedia. Bersiap sedia sebelum hari kiamat itu tiba. Tak kira hari kiamat yang besar itu ataupun ajal itu sendiri. Baru-baru ni ada yang berkongsi video. Tak tahulah video tu nampak macam betul kan? Orang imam tengah solat kan? Imam tengah solat. Tiba bila dia solat berjemaah di masjid atau surau, nampaknya macam kat Malaysia je ke kat mana? Ke luar negara? Tak ada maklumat. Jadi bila imam tu dia dah habis rukuk, i'tidal, kemudian dia turun sujud, ya. Tidak berapa lama dia lama dia sujud. Beberapa saat, beberapa masa, detik kemudian tak semena-mena dia tertiarap, ya. Jemaah kat belakang mula-mula ada yang angkat kepala tengok, ya.
Tapi bila nampak imam tu dah tertiarap, yang bagusnya, yang menariknya, yang belakang tu bangun meneruskan solat di sebelah imam tersebut. Mungkin ada yang tertanya-tanyalah, ya, kenapa tak tolong sang imam yang jelas dalam keadaan dalam keadaan nazar, tak sedar diri, ya, pengsan dan sebagainya. Kenapa tak tolong, ya? Perlu diambil maklum bahawa dalam keadaan macam tu cukup seorang atau dua orang yang pergi membantu. Tak masuk akal kalau satu masjid membatalkan solat mereka untuk nak membantu seorang yang sedang dalam keadaan cemas, sekalipun itu imam. Yang ramai-ramai nak buat apa? Ini ramai-ramai ni akan jadi penonton je. Jadi cukup seorang atau dua orang yang membantu, manakala yang lain meneruskan solat. Jadi pada saya, kita memuji tindakan makmum yang di belakang imam tu, kerana dia tanpa teragak-agak dia terus pergi ke depan dan dia meneruskan solat, kan? Jadi saya ingat itu satu benda yang bagi pada saya lah, satu yang luar biasa. Untuk dia ada apa? Untuk dia tahu apa yang perlu dilakukan. Dia bertindak dengan pantas meneruskan solat. Kalau kita agaknya kita pun dah jadi kalut dah. Dah teriak dah agaknya, kan? Tinggal lagi, tak tahulah, ada yang memberi komentar, tapi imam dia baru sempat sujud sekali saja. Ini belum lagi duduk di antara dua sujud dan sujud kali kedua, ya. Sedangkan imam tu dia datang, dia berdiri dan dia sambung terus rakaat yang seterusnya. Jadi kita kata apa yang perlu dilakukan ialah, kalau dah tersilap macam tu, ganti je lah rakaat yang tersilap tu, tambah satu rakaat lagi lah selepas tu. Tapi maksud di sini ialah bahawa, ya, kematian boleh datang dalam keadaan tiba-tiba. Ini realiti yang kita kena ambil maklum. Dan boleh saya tekankan pentingnya kita jaga kesucian akidah kita. Sekurang-kurangnya bebaskan diri daripada sebarang bentuk syirik. Sebab inilah pemusnah segala amalan. Bahkan inilah pemusnah manusia itu. Kalau dia mati dalam keadaan dia mati bertemu dengan Allah dalam keadaan mensyirikkan Allah. Sedangkan syirik itu dia bermula dengan hati. Kebergantungan hati kita. Itu asasnya. Ya, tuan-tuan jangan bermula dengan kepercayaan syirik dalam hati, kemudian disusuli dengan praktikal, ya, penyembahan berhala dan sebagainya. Tapi dia bermula dalam hati, dan ini yang kita kena bersihkan, ya. Pastikan hati kita sentiasa tulus, mulus dengan tauhid, bebas daripada syirik. Waalaikumsalam. Bebas daripada kebergantungan, kepercayaan dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang membina rumah Allah Kaabah dan menghancurkan patung-patung berhala kaum dia pun berdoa kepada Allah dalam Al-Quran, Rabbi ujnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, Tuhanku, jauhkan aku dan anak-anakku daripada penyembahan berhala. Sedangkan beliau adalah bapa para rasul yang menghancurkan berhala. Logiknya apa dia nak takut sembah berhala pula? Tapi menunjukkan betapa bahayanya syirik, sehingga kan Nabi Ibrahim sendiri pun mendoakan untuk diri dia dan juga anak-anak dia.
Jadi ini peringatan ya dalam kita membaca tentang tanda-tanda besar hari kiamat ini, untuk kita sentiasa dalam keadaan bersiap siaga. Jangan bertangguh-tangguh, ya. Jangan duduk kata kemudian dan sebagainya. Sedangkan ya ajal itu boleh datang tiba-tiba. Kita baca sedikit di sini. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang firman Allah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, yakni pada hari tersebut apabila orang kafir tiba-tiba beriman, apabila melihat matahari terbit dari sebelah barat, maka ia ditolak atasnya. Adapun orang yang telah beriman sebelumnya, apabila dia berbuat baik, maka dia dalam kebaikan besar. Yani orang beriman, ya, dia dalam kebaikan yang besar. Apabila dia tidak berbuat baik dan baru bertaubat pada hari itu, maka taubatnya tidak diterima. Ini perincian, tuan-tuan. Ini bagi orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, yang hanya beriman apabila matahari terbit daripada barat, itu dia rugi ruginya, dia sengsara. Tapi ada keadaan yang kedua. Apa dia? Ada pun orang yang telah beriman dan berbuat baik, bila dia tidak berbuat baik, apabila dia tidak berbuat baik, apa artinya apabila tidak berbuat baik? Maknanya apabila dibuat maksiat dan baru bertaubat apabila melihat matahari terbit dari barat. Ini orang yang beriman tapi terjebak dalam maksiat dan hanya bertaubat apabila matahari terbit dari barat. Ternyata taubatnya pun tidak diterima. Walaupun asas iman dia ada, ya, tetapi dosa-dosa yang dia belum bertaubat sebelumnya pun tidak diterima. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Yang ada faedah besar di situ, insya-Allah, ya. Seterusnya, lihat di mushaf sebelah, yes, 370. Maksudnya tidak diterima iman orang kafir dan taubat orang fasik. Digariskan, tuan-tuan. Ya, ini kesimpulan yang boleh kita ambil dalam perbahasan kita tentang tanda besar hari kiamat, terbitnya matahari dari sebelah barat, di mana manusia akan berbondong-bondong beriman, seperti mana juga orang yang berbuat maksiat berbondong-bondong bertaubat. Tetapi sayangnya tidak diterima iman orang kafir dan atau taubat orang fasik waktu itu, ya. Imam Al-Qurtubi berkata dalam kitab tafsirnya, para ulama berkata, iman pada saat matahari terbit dari barat tidak bermanfaat kerana hati mereka telah diselubungi barakallahu. Telah diselubungi ketakutan yang membuat syahwat jiwa padam. Ini perincian lagi, tuan-tuan. Yang membuatkan syahwat jiwa padam dan kekuatan badan melemah. Maka semua manusia, kerana mereka yakin dekatnya hari kiamat, dalam keadaan seperti seseorang yang kematian datang di depan kedua matanya. Semua dorongan kepada maksiat-maksiat telah terputus dan hilang dari diri dan badannya. Barang siapa bertaubat dalam keadaan ini, maka taubatnya tidak diterima. Sebagaimana taubat orang yang tengah sakaratul maut. Sebagaimana taubatnya orang yang nyawanya sampai di kerongkong. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama rohnya, bukan nafasnya, bukan nafasnya, rohnya belum sampai ke kerongkong, ya. Ini yang kita kata, ya, hari kiamat yang kedua tadi, ya. Hari kiamat manusia apabila ajal tiba, ya. Taubatnya tidak akan diterima ketika itu, ya. Yakni bukan arwahnya, rohnya, yakni rohnya naik sampai ke hujung kerongkongnya. Hal itu saat dia menyaksikan, di mana dia melihat tempat kembalinya, syurga atau neraka. Dan orang yang menyaksikan terbitnya matahari dari barat sama hal dengannya. Orang yang menyaksikan matahari terbit dari barat sama keadaan dengan orang yang apabila nyawanya sudah sampai ke kerongkong. Dia sudah terbayang atau dia sudah nampak hari kiamat. Dia sudah nampak hari kiamat. Dia sudah nampak, ya, destinasi dia ke syurga atau ke neraka. Apa yang jelas, ini merupakan peristiwa besar, kejadian yang menakutkan, menunjukkan perubahan pada alam semesta, dekatnya hari kiamat. Ia menunjukkan kuasa Allah yang agung, juga menunjukkan bahawa matahari adalah makhluk yang diatur. Matahari boleh berubah dengan perintah Allah. Semoga Allah memberi kita iman yang benar, keyakinan yang bermanfaat, yang mendorong kepada amal saleh dan bersiap diri dengan bekal yang berguna untuk hari kebangkitan sebelum kesempatan tersebut berlalu dan sebelum ajal kematian menjemput. Hanya Allah tempat kita memohon pertolongan, dan segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Okay. Baik, barakallahu fiik. Saya ingat sekadar itu. Tuan-tuan, saya ingat baru-baru ni ada satu yang luar biasa yang saya telah kongsikan di media sosial atau dalam WhatsApp pun. Pendirian golongan Asy'ariyah sekian lama, apabila dibahaskan tentang di mana Allah, jawapan mereka sekian lama ialah dalam bentuk penafian. Seperti yang kita biasa dengar, Allah tidak bertempat, Allah bukan di atas, di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri, depan, belakang. Allah wujud tanpa tempat. Jawapan-jawapan yang biasa kita dengar, ya. Tetapi saya kira, ya, tuan-tuan mungkin boleh kaji, adanya hantaran daripada pihak-pihak baru-baru ni bertajuk di mana keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tajuk posting hantaran dia. Di manakah keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian ayat pertama yang diletakkan di situ, manusia tidak tahu di mana keberadaan Allah. Saya melihat bahawa ini julung-julung kalinya golongan Asy'ariyah berterus terang dalam perkara ini. Mereka berterus terang. Yani saya melihat, tak tahulah adakah ini satu sifat berani yang dipuji atau kejujuran yang unggul. Kerana mereka berterus terang dalam kenyataan, dalam hantaran itulah mengatakan manusia tidak tahu di mana keberadaan Allah. Maka saya kira bahawa misteri atau kebingungan jawapan yang mereka berikan selama ni apabila dibahaskan tentang di mana Allah, termasuklah dalam mereka menafikan hadis jariyah, ya, hadis jariyah di mana Rasulullah tanya kepada dia, di mana Allah?
Dan hamba perempuan tu mengatakan Allah di langit. Mereka menolak hadis-hadis ni semua dengan jawapan-jawapan yang telah kita sebutkan tadi, bahawa Allah tidak bertempat, ya, Allah tidak ada arah dan sebagainya. Tapi dengan jawapan yang diberikan bahawa manusia tidak tahu di mana Allah, maka saya kira, ya, telah terjelas isu yang menggamit umat Islam sekian lama. Pengakuan golongan Asy'ariyah secara jelas, sejelas-jelasnya, bahawa mereka tidak tahu di mana Allah. Full stop. Mereka tidak tahu di mana Allah. Jangan nak kata ini, jangan nak kata itu. Pendek kata, bila dikata manusia tak tahu di mana keberadaan Allah, manusia tu kita bacalah dalam kurungan golongan Asy'ariyah. Saya tak tahu kenapa dia kata manusia, dia bakulkan semua kita. Kita kata tidak, kita manusia, tapi kita bukan dalam kalangan mereka yang engkau kata tak tahu di mana Allah. Bahkan kami tahu di mana Allah berdasarkan firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru setepatnya golongan Asy'ariyah tidak tahu di mana Allah. Dan ini yang saya rasa sangat mengejutkanlah bagi saya apabila membaca perbahasan tentang perkara ini. Syekh Al-Albani ada menyebutkan tentang apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah ketika membahaskan, ketika beliau menghujat golongan Asy'ariyah, menyebutkan kenyataan seorang yang menggambarkan bahawa golongan Asy'ariyah haula'i qaumun adha'u rabbahum. Mereka adalah kaum yang tidak tahu di mana Tuhan mereka. Mereka adalah kaum yang tidak tahu di mana Tuhan mereka. Sekian lama benda tu berlega-lega dalam fikiran saya. Saya ingat betul kenyataan tersebut daripada Syekh Al-Albani. Mereka adalah kaum yang tidak tahu di mana Tuhan mereka. Dengan hantaran yang saya sebutkan tadi oleh pihak-pihak tertentu, ini membenarkan setiap perkataan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani yang beliau nukilkan daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bahawa golongan Asy'ariyah mereka tidak tahu di mana Tuhan mereka. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan perhalusi sedikit. Perhalusi kenyataan yang mereka kata itu, bahawa manusia tidak tahu di mana Tuhan mereka. Yakni kehilangan apakah yang lebih besar daripada itu? Kegelapan apakah yang lebih besar daripada itu? Tuan-tuan, kalau seorang anak kehilangan bapa dia, apa akan jadi kat si anak itu? Kalau bukan kita kata dia akan jadi tak keruan, anak itu akan jadi sedih, tak tentu hala, hilang hala tuju dan sebagainya. Jadi bagaimana pula dikatakan manusia tak tahu di mana Tuhan, manusia tak tahu di mana Allah. Makanya kita sembah apa selama ni kalau kita tak tahu di mana Allah? Ini just cuba perhalusi perkataan tersebut. Maksud di sini ialah bahawa perkataan itu besar. Bunyi ditulis, bagi saya lah, dia yang menulis pada andaian saya lah, yang menulis artikel itu, hantaran itu, dia kononnya dia nak bersifat pragmatik, dia nak bersifat ilmiah lah.
Sebab orang sekian lama menghujat golongan Asy'ariyah. Golongan Asy'ariyah ni kata Allah tak ada di sini, tak ada kat sini, tak ada di sini. Jadinya Allah di mana? Jadi agaknya mereka rasa tertekanlah dengan persoalan besar tersebut. Maka akhirnya mereka terpaksalah mengaku, kami golongan Asy'ariyah tak tahu di mana Allah, di mana ya Tuhan. Yani saya tak tahulah adakah ini berani yang tidak bertempat atau bagaimana, ya. Tapi pendek kata itulah jawapan yang besar implikasinya, yang telah yang menghuraikan segala kekhususan dan kebingungan lah. Sedangkan bagi kita Ahlus Sunnah, mereka yang berpegang kepada manhaj salaf, menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala fis sama, Allah di langit. Allah meninggi dan tetap di atas arasy. Seperti mana sekian banyaknya nas-nas. Antara yang boleh saya sebutkan secara sepintas lalu, Allah menyebut tentang sifatnya yang maha tinggi. Wa huwal aliyyul azim. Allah maha tinggi lagi maha besar. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbih mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah mengatakan bahawa dia di atas. Allah sendiri mengatakan bahawa dia di atas. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian para hambanya. Atas sekalian para hambanya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Allah juga menjelaskan bahawa segala sesuatu turun daripadanya, bukan naik kepada. Allah kata dia turun, segala sesuatu turun daripadanya. Yudabbirul amra minas samai ilal ard. Allah mentadbirkan makhluk-makhluknya dari langit ke bumi. Inna nahnu nazzalna adz-dzikr. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Allah tak kata kami menaikkan Al-Quran atau mengkedepankan Al-Quran, membelakangkan Al-Quran. Allah kata kami menurunkan Al-Quran. Apa arti menurun? Dari satu yang atas ke bawah atau bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Allah juga menyatakan bahawa menyatakan sesuatu itu naik kepadanya. Ilaihi yas'adu al-kalimut tayyib. Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik, dan amal saleh pula diangkatnya naik. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaih. Malaikat-malaikat dan Jibril naik kepadanya, naik kepada Allah. Allah juga menyatakan bahawa dia di langit. Yani apa nak jelas lagi? Dia mengatakan tentang dirinya bahawa Allah di langit. Allah kata aamintum man fis sama. Patutkah kamu merasa aman daripada Tuhan yang di langit? Adapun dalam as-sunnah sekian banyaknya hadis-hadis Nabi SAW, termasuklah bacaan zikir kita apabila kita sujud. Bila kita sujud kita kata apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang tinggi. Dalam hadis Nabi secara jelas lagi tegas mengatakan wallahu fawqal arsh. Dan Allah di atas arsh. Ya. Dan dalam peristiwa Haji Wada' pada tahun 10 Hijrah, beberapa bulan sebelum Nabi meninggal, apabila Nabi memberi khutbah kepada kumpulan manusia, perhimpunan manusia yang paling ramai, Nabi mengatakan, bukankah aku telah menyampaikan, bukankah aku telah sifat balagh, menyampaikan segala isi dakwah? Mereka, para sahabat yang hadir dalam perhimpunan besar itu mengatakan, ya benar. Kemudian Nabi kata apa? Nabi mengatakan, Allahumma ishhad. Ya Allah, saksikanlah. Yani saksilah bahawa persaksian mereka bahawa aku telah sampaikan, bahawa aku
telah bersikap jujur lagi amanah, penuh bertanggungjawab, menyampaikan segala isi risalahmu kepada mereka. Allahumma ishhad, ya, sambil Rasulullah mengisyaratkan jarinya ke langit, ya. Di samping banyaknya hadis-hadis apabila Rasulullah berdoa, baginda membuatkan tangannya sebegini, tangan yang dihalakan ke atas. Dan kalau dalam doa istisqa, doa minta hujan, Nabi sampai mengangkat lagi tangannya ke atas sehingga nampak putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dalam hadis jariyah yang kita sebutkan tadi. Apabila seorang hamba perempuan yang nak dimerdekakan oleh tuan dia, pemilik dia, sedangkan syarat nak merdekakan seorang hamba perempuan ialah hendaklah dia beriman. Ini dia kena muslim atau muslimah. Jadi laki sahabat tu bawa hamba perempuan dia depan Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, inilah hamba perempuan yang aku nak bebaskan. Maka Nabi menguji dia dulu untuk melihat ini cukup syarat atau tidak, dia beriman atau tidak. Ternyata soalan pertama yang Nabi tanya, Aina Allah? Di mana Allah? Ketika mana hamba perempuan itu dia hidup pada zaman tauhid, dia hidup pada zaman yang bebas daripada keracunan dan kerosakan akidah seperti yang kita lihat pada hari ini. Maka hamba perempuan itu memberi jawapan yang pendek tetapi tuntas. Dia mengatakan fis sama. Ringkas dia jawapan dia. Aina Allah? Dia kata fis sama. Di mana Allah? Dia kata Allah di langit, yakni di atas langit. Kemudian Rasulullah katanya, man ana? Siapa aku? Dia kata anta Rasulullah. Maka Nabi mengatakan i'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia. Ternyata benar, ya, dia ini adalah seorang hamba dia adalah seorang yang beriman, ya. Jadi ini apa yang saya sebutkan di sini adalah sepintas lalu nas yang sebegitu banyak dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan keberadaan Allah di atas langit, di atas arash, meninggi dan tetap di atasnya. Kemudian datangnya sebahagian golongan yang cuba nak meletakkan akal fikiran mereka dalam perbahasan ini tentang di mana Allah. Sedangkan tuan-tuan cuba fikir, cuba bayangkan, akal manusia yang terbatas, terbantut, penuh dengan kejahilan dan ketidaktahuan, bagaimana mungkin dia mencakna dan memikirkan, menakul tentang di mana Allah? Besar sangat ke otak manusia ni sampai dapat memikirkan hal tersebut, ya? Jawapannya tidak mungkin sama sekali. Tapi itulah, dia cuba nak memikirkan tentang di mana Allah dan sebagainya. Lalu akhirnya seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Pada awalnya mereka nafikan Allah bukan di atas, bukan di bawah, kanan, kiri, bukan dekat depan, bukan dekat belakang. Allah tidak perlu kepada tempat. Penafian. Sehinggalah baru-baru ni mereka kata kita tak tahu di mana Allah. Logik dia tuan-tuan, ini logik lah. Kalau nak ikut logik, sebab mereka lah golongan yang kononnya ikut logik, betul? Asy'ariyah kononnya golongan ahli kalam, ahli falsafah, jadi golongan yang menggunakan akal. Kita kata baiklah, kita lihat di mana logik engkau. Kalau seseorang itu ditanya, Mat, di mana Ali? Dia kata, saya tak tahu di mana Ali. Lalu kita tanya kepada orang lain, Abu, di mana Ali? Maka dia jawab, Ali berada di sekian-sekian. Jawapan siapakah yang kita kena dahulukan? Orang yang tak tahu atau orang yang tahu? Tahu. Ini dari segi logik lah, kalau nak kata logik. Maksud saya di sini, orang yang tak tahu sepatutnya diam. Yang kau nak juga bahaskan benda ni, buat-buat tahu, tu yang jadi pala tahu tadi, kan? Padahal sepatutnya kalau engkau tak tahu di mana Allah, diam dan belajar dengan mereka yang menjelaskan perkara ini, tentunya dengan dalil-dalil dan nas-nas daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi tuan-tuan,
pada hari ini saya kongsikan lagi untuk membuka minda mereka yang jika Allah inginkan hidayah bagi mereka. Ternyata bahawa dalam bahasa Melayu kita sahaja ada isyarat-isyarat dan tanda-tanda dalam bahasa Melayu kita, perakuan bahawa Allah di atas, iaitu dalam ayat yang kita gunakan, saban hari kita gunakan, atau paling tidak mungkin kita pernah dengar orang kata memanjatkan doa kepada Allah. Memanjatkan doa kepada Allah. Kenapa dikatakan panjat? Kenapa kata panjat? Kenapa tak kata menyelam, menurun, meniarap? Meniarapkan doa kepada Allah. Bagilah apa? Kenapa panjat? Itu je soalan dia. Kenapa panjat? Sedangkan bila saya buka kamus, definisi panjat, tuan-tuan buat balik rumah, buka kamus sekolah menengah dulu, buka perkataan panjat. Saya terkejut, nak kata terkejut beruk tu tak adalah. Terkejut saya tengok panjat naik ke atas. Dia kata definisi panjat naik ke atas. Yakni kita panjatkan doa kepada Allah, yakni kita naikkan doa kita kepada Allah yang di atas. Dan saya kata boleh saya tambah lagi. Ternyata bahawa isyarat-isyarat dalam bahasa Melayu kita ini bukan itu sahaja. Bila kita gunakan perkataan rahmat, biasa kita gandingkan dengan perkataan apa, tuan-tuan? Rahmat Allah menyelam, rahmat Allah tergolek, rahmat Allah turun. Sering kita dalam bahasa Melayu, ya, semoga rahmat Allah turun ke atas kita dan sebagainya. Kenapa kata turun? Kenapa rahmat dikatakan turun? Kenapa kita kata rahmat Allah naik kepada kita? Cuba lihat tu. Kan? Jadi nak kata bahawa benda ni kita dah guna saban hari, bahkan zaman berzaman. Tinggal lagi manusia, kalau hatinya sudah buta sampai bila-bila pun, ya, kalau tak diberi hidayah oleh Allah, bagilah 1000 macam dalil pun dia takkan nampak. Ini musibah, ya. Maka saya katakan, adakah bahasa Melayu kita ni Wahabi? Adakah bahasa Melayu kita Wahabi? Sebab dia kata panjatkan doa, turunnya rahmat. Ini Wahabi ni, sebab mengandaikan bahawa Allah di atas, ya. Itulah, ya. Sekian sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.